Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull rasul wa ma'mul ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'd, yang saya muliakan tuan pengerusi majlis, timbalan pengerusi surau, tuan pengerusi kita, seluruh AJK, para asatizah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada pagi yang penuh barakah ini, kita cuba untuk mempelajari satu bab daripada bab-bab ilmu fiqh, iaitulah bab berkenaan dengan puasa. Sebenarnya perbahasan berkenaan dengan fiqh puasa ni dia ada dalam kitab fiqh. Tetapi zaman sekarang para ulama kita ni tengok orang zaman sekarang ni malas, ya, dan kurangnya himmah, kurangnya aspirasi, yang menyebabkan mereka keluarkan perbahasan puasa ni daripada kitab fiqh dan buat dia satu kitab asing. Dan juga kenapa diasingkan masalah ni daripada kitab asal? Kerana banyaknya masalah-masalah yang baru yang perlu diberi perhatian, yang berkait rapat dengan apa yang berlaku kepada manusia zaman sekarang. Oleh itu, kita akan cuba baca dan huraikan berkenaan dengan puasa ni daripada kitab yang ringkas yang disusun oleh sahabat saya, Ustaz Muhammad Naim Saidi ni. Iaitulah nama kitab ni Khulasatul Kalam fi Bayani Ahkamis Siyam. Percakapan yang ringkas pada menerangkan hukum ahkam dalam berpuasa. Jadi saya yakin kebanyakan daripada kita dah ada sedikit idea ataupun paling tidak kita pernah belajar dulu tentang apa? Tentang puasa ni. Jadi saya ni lebih suka orang tanya soalan. Okey. Jadi saya lebih suka orang tanya soalan. Sebab di situ kita akan belajar lebih banyaklah. Tapi kita baca juga kitab ni. Sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh terus tanya, tak ada masalah. Dan saya tengoklah jenis soalan yang macam mana kan. Kalau soalan tu bagus, baru saya kata bagi hadiah. Okey. Kalau soalan tu biasa-biasa, saya sendirilah tentukan. Boleh ke tak boleh? Boleh lah ikut saya lah. Saya mengajar kan. Okey, baik, tak apa. Sebab saya ni memang style saya mengajar, saya suka tanya soalan sebenarnya. Kalau saya mengajar muslimat-muslimat, saya banyak mengajar muslimat sebenarnya. Tiap-tiap pagi saya mengajar muslimat, setiap hari. Dan saya mengajar fiqh wanita ke muslimat ni kan. Muslimat tak sempat tanya, saya tanya dulu. Tu saya punya style lah. Okey. Sebab apa? Dengan bertanya ni baru kita tahu kita faham ke tidak. Boleh? Tapi bab puasa ni tak banyak sangat soalan lah. Boleh nak ditanya. Tapi kalau puan-puan ada soalan nak tanya, boleh tanya saja dan kita akan cuba jawab insya-Allah. Kalau saya tak boleh jawab, nanti kita tanyalah guru-guru yang lain yang boleh jawab, insya-Allah. Kita ada ustaz kita kat sini, pengurusi kita ada,
Ada ustaz-ustaz lain ada kan. So kita boleh sama-sama berkongsi insya-Allah. Baik. Jadi tak buang masa, kita terus baca kitab kita ni insya-Allah. Kita terus masuk ke surat 4 tu. Okey, kita terus masuk ke surat 4. Baik, kata pengarang rahimahullah hafizahullah, qala Syekhul Musannifu hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, wa qala, dalil tentang puasa dari Al-Quran dan hadis. Okey. Dalil daripada Al-Quran, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik. Jadi dalam ayat ni kata Syekh Saleh Al-Ja'fari radhiyallahu taala anhu, seorang ulama dan imam besar di Masjid Al-Azhar Al-Sharif pada zaman beliau. Beliau kata ayat ni mempunyai ada tujuh poin penting dalam ayat ni lah. Tapi kita tak pergilah ke sana. Cuma nak sebut apa? Bahawasanya puasa ni telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum ni. Jadi amalan puasa dia tidak khusus, bukan khususiat umat Nabi SAW. Tetapi puasa di bulan Ramadan, itu khususiat kita. Umat zaman dulu dia orang puasa juga. Umat Nabi Musa, Nabi Isa, dia orang puasa, tapi puasa bukan Ramadan lah. Dia orang puasa lain. Dan puasa diorang tu dah ditokok tambah lah. Daripada 40 hari jadi 50, lepas tu jadi 60. Dia ada dia punya sejarah diorang tu. Boleh baca dalam kitab-kitab yang lebih tinggi lah. Cuma kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa seperti mana diwajibkan kepada orang yang terdahulu. Cuma dari sudut pelaksanaan tu berbeza. Pelaksanaan tu berbeza, bulan yang berbeza, dan juga perkara-perkara yang membatalkan tu ada beza dia. Baik. Untuk apa puasa? La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Jadi kalau orang berpuasa dengan sebenar-benar puasa, maka dia akan dikurniakan apa? Dikurniakan dua benda. Pertama, dikurniakan ketakwaan. Yang kedua, dia akan dikurniakan apa? Balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, ada satu hadis yang mana kata beliau, Imam Sufyan bin Uyainah ni ulama hadis besar di zaman dia, dan dia guru Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu di Mekah. Imam Sufyan bin Uyainah dia kata apa? Dia kata kalaulah tidak ada hadis yang menceritakan tentang kelebihan puasa kecuali satu hadis ini, maka itu pun sudah memadai. Hadis yang mana? Hadis qudsi yang mana Allah Taala berfirman dalam Sahih Bukhari ada riwayatkan. Allah Taala kata apa? Wa saumun li wa ana ajzi bi. Dan puasa tu untuk aku dan akulah yang akan membalas puasa tersebut. Baik, kenapa dengan macam tu ni sudah cukup? Kerana kata Imam Sufyan bin Uyainah macam ni. Bayangkan kita di hari akhirat. Kan dia kata kita di hari akhirat nanti di padang mahsyar, ketika Allah Taala hisab kita. Ya, kita percaya adanya penghisaban, pengiraan tentang amal-amal kita. Maka kalaulah kita ada perbuatan kita yang menzalimi orang, okey, perbuatan kita yang menzalimi orang, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Taala akan suruh orang yang kita zalimi tu ambil pahala kita. So berapa banyak kita punya kezaliman tu, maka banyak itulah pahala kita akan diambil oleh orang yang kita zalimi di dunia. Zalim ni tak semesti pukul orang, kan? Tak semestinya kita physically, kan? Dengan mulut kita pun kita boleh zalim dengan orang, kan? Kita mengumpat, kan? Dan sebagainya, itu pun zalim. Baik. Jadi kalaulah pahala kita tu dah habis, tapi kita punya kezaliman tu tak selesai lagi, maka Allah Ta'ala akan ambil pula dosa-dosa orang yang kita zalimi tu masuk dalam buku amalan keburukan kita. Sampailah selesai semua, ketika itu kita akan tengok apa? Kita akan tengok, aku ni tak ada amal dah, habis dah, pahala semua dah habis dah, kan? Yang tinggal hanyalah dosa kita dan dosa yang kita himpun daripada orang-orang yang kita zalimi. Oh, ni naya ni, betul tak? Sebab tu jangan zalimi orang, kan? Jangan mengumpat orang dan sebagainya. Okey, baik. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Imam Sufyan, ketika itulah Allah Ta'ala akan hadirkan amalan puasa ni. Sebab amalan puasa ni dia tak letak sekali, ya, dia tak letak sekali. Amalan puasa ni Allah Ta'ala kata apa? Wasaumun li, puasa tu untuk aku. Maksudnya Allah Ta'ala ambil, Allah Ta'ala simpan di sisi Allah Ta'ala. Maka ketika mana berlakunya keadaan tadi, maka barulah Allah Ta'ala akan keluarkan
amalan puasa kita dan Allah Ta'ala letak di atas timbangan. Kemudian Allah Ta'ala akan ganjari pahala, ganjari amalan tersebut, dan ganjar sampailah amalan puasa tersebut lebih berat daripada semua dosa yang kita dah himpun tadi. Dan dengan sebab itu, dengan rahmat Allah Ta'ala, kita masuk syurga. Nampak besar tak? Besar pak puasa ni. Sebab itu kenapa kita kena puasa sungguh-sungguh. Okey, sebab itu kenapa kita puasa. Biarlah puasa kita ni bukan puasa sekadar orang awam. Kita dah bertahun-tahun dah tuan-tuan, kan? Mungkin di sini dah ada senior-senior kan, dah puasa mungkin dah 40 tahun, 50 tahun dah, kan? Tapi sangat rugi kalau kita punya puasa sekarang sama macam puasa kita 40 tahun lepas. Rugi, kan? Iaitu tidak puasa kecuali apa? Kecuali menahan dapan dan dahaga. Rugi ya? Sama macam puasa budak-budak, kan? Yang lain kita tak jaga, kan? Anggota badan kita tak jaga daripada maksiat, kan? Hati kita tak jaga daripada lalai daripada Allah SWT. Maka puasa kita tu jadi hanya ialah sah di sudut syarak, tapi penerimaan di sisi Allah Ta'ala takut-takut tidak diterima. Jadi yang kita cerita fadilat tadi tu ialah puasa yang Allah Ta'ala terima. Sebab itu cuba sedaya upaya kita untuk apa? Untuk supaya Allah Ta'ala terima amalan kita, kan? Sebab amalan ni sah satu hal, itu perbahasan fiqah. Tapi amalan ni diterima atau tak, tu masalah lain, kan? Itu masalah lain. Sama kita semayang. Adalah ada hadis cerita orang yang semayang, Allah Ta'ala ambil amalan semayang tu, Allah Ta'ala campak balik kat muka dia, kan? Allah Ta'ala tak nak terima amalan tersebut. Jadi buat amal pun belum tentu lagi. Kalau tak buat amal memang masalah dah. Buat amal pun belum tentu lagi kalau kita buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan dengan adab-adab yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu penting kita buat sesuatu tu dengan ilmu, dan kita buat tu dengan itqan, dengan sungguh-sungguh. Boleh? Baik, tak apa. Yang tu nanti kita syarah lain lah. Kita akan tengok dalam perkara apa, bab-bab yang kita panggil nak jaga daripada perkara yang makruh tu, dan juga perkara yang membatalkan puasa. InsyaAllah nanti kita, kalau sempat, kita pergi sampai ke situlah. Okey. Jadi maksudnya apa? Puasa kita ni insyaAllah saya yakin semua dah jaga daripada perkara yang membatalkan puasa, insyaAllah, kan? Yang tu saya tak payah explain banyak sangat, sebab kita semua dah tahu dah, kan, apa yang boleh membatalkan puasa. Tetapi apa yang nak jaga? Kita nak upgrade, kan? Kita biasa dengar ustaz kata apa? Puasa ni ada 3 tingkatan, kan? Puasa orang awam, puasa orang khawas, puasa khawasul khawas ataupun khususul khusus. Jadi takkanlah 40 tahun kita puasa kita masih orang awam lagi. Sepatutnya kita improve lah. Sama macam tuan-tuan kerja, kan? Okey lah, gaji tahun pertama banyak ni, tahun kedua biarlah ada increment sikit, tahun ketiga biarlah naik pangkat ke, kan? Naik jadi senior executive ke apa ke, kan? Ada improvement dalam kita punya career. Kalau sama je gaji 20 tahun lepas sama dengan gaji sekarang, kan? Kan? Orang pun nak mengamuk juga. Betul? Orang pun berhenti kerja juga. Okey? Jadi kita panggil apa? Jadi assistant pun ada juga naik gaji, kan? Jadi kerani pun ada juga naik gaji. Mana ada kerani tak nak naik gaji? Jadi begitulah amalan kita sepatutnya, kan? Amalan kita sepatutnya upgrade jugalah. Okey? Jadi macam mana nak upgrade? Perlu kepada ilmu, tuan-tuan. Baik. Khalas. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, dalil daripada hadis Nabi SAW bersabda, man sama yawman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, fa idza tamma Ramadan la yuktabu alaihi dhanbun illa al-haulil akhar, fa in mata qabla Ramadan akhar jaa yaumul qiyamah wa laysa alaihi dhanbun. Sesiapa yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan, diampunkan baginya apa yang terdahulu dan yang terkemudian dari dosanya. Maka apabila telah sempurna Ramadan, tidak ditulis dosa ke atasnya sehingga pada tahun yang lain. Maka jikalau ia meninggal sebelum Ramadan yang lain, ia akan datang pada hari kiamat dan tidak ada dosa ke atasnya. Okey. Nah, ini cerita tentang kelebihan bulan Ramadan. Baik, selesai. Makna puasa. Baik, puasa ni sebenarnya apa dia? Dari segi bahasa, puasa ialah bermaksud menahan, imsak. Imsak, kita biasa dengar perkataan imsak, kan? Imsak ni apa? Imsak ni menahan. Okey, mumsik orang yang menahan. Okey.
Jadi imsak ni ialah kita tahan diri kita daripada melakukan sesuatu. Berdasarkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala riwayatkan, menakalkan kisah Sayyidatina Maryam alaihissalam kan. Sayyidatina Maryam dalam Al-Quran dia kata apa? Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukalliman yauma insiya. Dia kata apa? Aku bernazar kepada Ar-Rahman untuk puasa. Maka aku tidak akan bercakap dengan manusia hari ini seharian penuh. Jadi dari sudut bahasa, puasa ni apa? Maksudnya ialah menahan diri daripada buat apa-apa, buat sesuatu. Contoh hari ni saya tak nak tengok handphone, maksudnya kita puasa dia tengok handphone. Oh tu power lah. Okey. Hari ni saya nak puasa tak nak bercakap. Kan? Saya nak puasa daripada bercakap. Jadi dari sudut bahasa betul, tak ada masalah. Jadi puasa tu apa? Menahan diri dari melakukan sesuatu. Tak kisahlah sesuatu tu apa pun. Itu secara bahasa. Secara syarak puasa ni apa? Menahan diri dari syahwat zahir, makan dan minum, dan syahwat batin, jima' dari terbit fajar shadiq, waktu subuh hingga tenggelam matahari waktu maghrib, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya tarif yang lebih umum, menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Okey, menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa dari mula terbit fajar sampailah terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Itu lebih umum. Okey. Jadi apa saja yang membatalkan puasa, kita tahan diri kita. Okey, kita tahan diri kita daripada, Allahumma salli ala sayyidina, daripada melakukan perkara tersebut. Selesai. Puasa ni disyariatkan pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah, dan Rasulullah sempat berpuasa selama 9 tahun. Jadi Nabi SAW sampai di Madinah, di Mekah tak ada lagi puasa. Okey, di Mekah tak ada lagi puasa. Di Mekah ni ibadah yang ada hanyalah solat saja. Itu pun hujung-hujung Mekah. Nabi berdakwah kat Mekah 13 tahun kan. Jadi hujung-hujung tahun ke-12, tahun ke-13 tu baru ada satu ibadah, iaitu sembahyang. Sebelum tu dia orang baca Quran kan, dia orang dakwah, dia orang zikir, dia orang tafakur kan, mantapkan iman. Okey. Kalau ada sembahyang pun sembahyang cara kaedah seperti mana yang dilakukan oleh agama Hanif daripada syariat Nabi Ibrahim. Okey. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setelah Isra Mi'raj barulah ada sembahyang. Okey, baru ada sembahyang. Kemudian bila Nabi hijrah, Nabi sampai di Madinah pada bulan apa? Soalan. Nabi sampai Madinah bulan apa? Tak tahu. Nabi sampai bulan Rabiul Awal. Okey, Nabi sampai di Madinah bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi sampai Rabiul Awal. Okey, Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Ramadan tahun pertama tu Nabi tak puasa lagi. Sebab syariat puasa belum sampai. Jadi Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban. Syaban kedua tu baru turun kewajipan puasa. Baru turun ayat tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Barulah diwajibkan untuk berpuasa tahun kedua. Okey, tahun kedua. Jadi Nabi sempat puasa selama 9 tahun. Sebab Nabi duduk kat Madinah 10 tahun. Kan? 10 tahun. Jadi tahun pertama dah tak puasa. Kan? Tahun pertama dah tak puasa, jadi tinggal 9 tahun je lah yang Nabi puasa. Memang Nabi wafat tahun ke-11. Tetapi tahun ke-11 tu Nabi wafat Rabiul Awal juga. Jadi tak sempat juga jumpa Ramadan tahun ke-11. Jadi Nabi sempat puasa 9 tahun. Daripada 9 kali Nabi punya puasa tu, 8 kali Nabi puasa 29 hari, sekali saja Nabi puasa selama 30 hari. Okey, ni fawaid lah, ni tambahan. Baik. Ramadan maknanya panas. Ini kerana di bulan puasa cuaca terlalu panas. Ada juga yang kata kenapa nama dia Ramadan, sebab bulan ni menghapuskan dosa-dosa kita. Seperti dia membakar dosa-dosa kita dengan kepanasan dia. Okey. Di antara nama-nama bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan pengampunan, bulan kemuliaan, bulan rahmat, dan banyak lagi. Okey, banyak lagi lah bulan Ramadan. Jadi dia kaedah ulama dia kata kasratul asma' tudallu ala
syarafil musamma. Okey, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Kaedah aghlabiyah ya, dia kata apa? Banyaknya nama menunjukkan akan kemuliaan sesuatu tu. Kan, contoh nama Nabi SAW banyak. Nama Allah SWT banyak. Betul tak? Nama Nabi SAW yang paling banyaklah direkodkan, wallahu alam, kan. Ada orang mungkin tak setuju, tapi direkodkan oleh seorang ulama dari Pakistan, Maulana Musa Ar-Ruhani Al-Bazi. Dia kata nama Nabi tu ada 805 nama. Kan, nama Nabi SAW banyak, 805 kan. Eloklah kalau kita nak hafal tu. Kita hafal 100 pun bagus dah. Betul? Daripada kita hafal nama artis kan. Betul tak? Saya selalu sebut benda ni lah, terutama ke anak kita kan. Kalau tanya nama artis, boleh sebut kan. Artis Korea, lagi hafal kan. Cepat je hafal kan. Boleh sebut seko-seko kan. Tapi cuba tanya nama isteri Nabi yang 11 orang tu kan, hafal tak? Kan. Nama-nama sahabat-sahabat yang dijanji masuk syurga kan, 10 orang tu mubasyirat kan. Dan apa ni, dijanji Allah masuk syurga, hafal tak? Jadi kita ataupun sebagai orang lelaki, dia hafal nama pemain bola kan. Oh, boleh sebut kan, nama pemain bola ni Manchester United ni 11 player utama kan, sekian, posisi dia duduk kat mana kan. Yang main apa, backup dia tu kan, apa, pemain simpanan tu sekian kan. Kita boleh hafal kan. Tiba-tiba orang yang sekeliling Nabi SAW kita tak kenal kan, sayang tu, rugi. Ada orang dia kata, ustaz susahlah nak hafal. Ya, bukan susah nak hafal, kita sibukkan otak kita dengan benda yang tak penting. Itu je. Kalau kita susah nak hafal, ada orang kalau dia susah nak hafal ni maksudnya apa? Dia memang mental dia ada masalah. Tapi kalau cuba tanya, ingat tak jalan nak balik rumah? Ingat, maksudnya dia boleh ingat something. Oh, saya memang nak balik rumah pun kena waste. Tak tahu ni, rumah padahal depan masjid je, tapi saya kena waste juga. Tu okey lah, dia tak boleh nak hafal apa-apa, tak apalah. Tapi maksudnya kalau kita boleh ingat something, orang zaman dulu kan boleh ingat nombor telefon kan. Oh, hafal nombor telefon kan, beratus-ratus nombor telefon kita boleh hafal. Betul? Zaman dulu lah. Zaman sekarang otak kita dah lemah dah, tak ingat apa orang. Nombor telefon sendiri pun tak ingat. Okay, orang zaman sekarang. Okay, jadi sebab apa? Sebab kita disibukkan dengan benda yang tak penting. Okay, betul? Ini muhasabah lah. Baik. Kemudian dia kata apa? Hikmah disyariatkan puasa: penghambaan diri kepada Allah, menguatkan roh, melatih diri untuk bersabar dan melawan nafsu, menjaga badan dari penyakit dan menunjukkan penyatuan umat Islam. Memang disebut oleh Sidi Ahmad Zarruq dalam kitab dia I'anatul Mutawajjihil Miskin ila Tariq Fattah wa Tamkin. Dia kata apa? Dia kata antara ubat ataupun kita panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cara rawatan kepada hati kan. Kita tahu kita ni, hati kita ada dosa, ada maksiat. Jadi hati kita ni berpenyakit. Okay, penyakit hati lah, penyakit hati. Jadi macam mana cara nak ubat dia, macam mana cara nak rawat dia? Kata Sidi Ahmad Zarruq, dengan himyatul badan bitaqallulit ta'am. Dengan kita ni diet, kurangkan makan. Okey, kurangkan makan. Jadi dengan kurang makan, hati akan jadi bersih. Okey, dengan kurangkan makan, hati jadi bersih. Bukan setakat kita boleh kurus, tak, hati kita pun boleh jadi bersih. Okey, sebab apa? Kurangkan makan. Sebab memang tempat punca kepada segala maksiat ni perut. Kan? Sebab itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya dia bawa bahas tentang apa? Kasratus syahwatain. Memecahkan dua syahwat, syahwat perut dan juga syahwat kemaluan. Sebab dua ni yang paling banyak masalah. Dan asal kepada semua pun perut. Perut yang kenyang dia akan mudah orang buat maksiat. Perut yang lapar dia akan tahan orang daripada buat maksiat. Memang itu. Dan memang itu kaedah dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, puasa ni sebenarnya bagus. Dia boleh menyucikan hati kita. Kita tak nampak benda tu, tetapi sebenarnya indirectly dia menyucikan hati kita. Selain daripada benda-benda lain lah, menjaga badan dari penyakit dan sebagainya ni, tapi dia pun sebenarnya menyucikan hati kita. Baik. Sebab tu ada sebahagian para ulama memang dia punya amalan dia puasa. Ada seorang tok guru besar dekat Kedah tu, Pak Sumit tu, Pak Sumit Gunung Tembaga, Bukit Tembaga tu. Dia memang puasa setiap hari. Kan, puasa setiap hari kecuali hari yang diharamkan puasa lah, dia tak puasa. Tapi hari memang puasa, sentiasa dia puasa. Dah tua lah, umur dia dah 90 something lah. Umur dia sebaya dengan Tun Mahathir.
Kan itu Tuan Mahathir pergi ziarah dia kan. Umur berapa? Tuan Mahathir 95 tahun ni. Dia 96. Macam itulah lebih kurang umur sama. Kan? Tapi masih puasa lagi tiap-tiap hari. Puasa. Tak larat dah tu hari ni kata-kata kan. Tapi puasa. Tiap-tiap hari puasa, tiap-tiap hari baca Quran 10 juzuk. Setiap 3 hari khatam. Jadi itu aktiviti orang yang pencen. Betul. Sepatutnya lah kan, sepatutnya. Okey, baik. Kalau orang kerja, kita faham kan, tak sempat nak baca Quran banyak-banyak, okeylah. Dah pencen tak sempat juga. Kan tu payah tu. Okay, maksudnya kita buat apa? Layan TikTok. Nenek-nenek pun layan TikTok juga, payahlah. Okey. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelebihan puasa. Allah redha kepada orang yang berpuasa. Doanya diterima sepanjang hari. Okey, doa makbul. Sebab tu kita ni antara amalan kan, ada seorang ulama ni, dia puasa, memang puasa setahun, selama 3 tahun. Untuk apa? Supaya dia doa. Tahun pertama dia puasa tu, dia doa semoga anak cucu dia semua jadi orang soleh. Kan, Kiai Mukhlisin ke Kiai Mukhlasin lah, dia ada pondok di Indonesia kan. Jadi dia buka pondok tu, ketika dia buka pondok tu dia puasa selama 3 tahun. Kan? Tahun pertama niat dia ialah supaya anak cucu dia semua jadi orang soleh. Tahun kedua dia puasa untuk supaya pondok dia ni majulah. Anak-anak murid kalau masuk pondok dia tu jadi. Dan memang sampai sekarang anak murid ribu-ribu. Kan? Pondok je pun. Tapi ribu-ribu lah anak murid kan. Masya-Allah. Tahun ketiga tu saya tak ingat apa doa dia. Tapi nak bagi tahu apa? Doa ketika kita puasa ni makbul insya-Allah. Okey, doa ketika kita puasa ni makbul. Saya ingat ada seorang ustaz tu dia cerita. Saya tak ingat lah time saya sekolah menengah kot, ke time saya universiti. Dia cerita dia dengan kawan dia ada cikgu dia ni tak pakai tudung. Ni cikgu ni baik. Kan, cikgu ni baik. Jadi dia kata dengan kawan-kawan dia, kita ni kesian kat cikgu kita kan tak pakai tudung kan. Jadi kita doa lah. Jadi dia orang buat apa? Dia orang puasa Isnin Khamis setiap minggu selama 3-4 bulan rasanya. Ke 4-5 bulan. Okey. Dia punya doa dia dalam waktu-waktu yang makbul, doa tu doa untuk apa? Ya Allah bagilah hidayah kepada cikgu dia ni untuk pakai tudung. Dia tak pernah sebut apa pun, tapi selepas 4-5 bulan cikgu dia tu pakai tudung. Cikgu tu pakai tudung. Okey. Nak bagi tahu apa? Makbul lah doa tu. Kan Allah Taala terima. Walaupun tak cakap. Sama juga mak ayah. Ni selalu saya sebut. Kan mak ayah kadang-kadang bila anak besar-besar ni okey lah lagi kan. Kita nak marah-marah. Anak kita dah umur 20 takkan nak marah juga. Kan? Dia marah pun dia tak dengar dah kan. Dia lari dari rumah je. Betul? Jadi kadang-kadang ialah kita tahu, kita mana ada mak ayah yang didik anak untuk jadi orang jahat. Ya, jadi entah apa-apa. Mana ada kan? Itu orang gila je. Okey. Jadi semua mak ayah mengharapkan apa? Mengharapkan anak-anak dia jadi anak yang soleh. Betul tak? Anak soleh solehah. Tetapi kadang-kadang ialah dia tak ikut apa yang kita nak. Hantar sekolah agama pun pening-pening juga kepala tengok. Kan? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak buat macam mana? Maka kata para masyayikh, doa. Saya dah doa ustaz, doa lah lagi. Saya dah doa ustaz, doa lah lagi. Saya dah doa lagi. Sebab memang itu tarbiyah Nabi SAW, tarbiyah para sahabat dengan apa? Doa wa nadhrah. Doa dan juga pandangan yang baik. Kan? Pandangan yang solehah. Sebab wali ni dia ada punya pandangan dia tu boleh memberi kesan. Okay. Seperti mana kita tahu kan ada penyakit ain. Tahu penyakit ain? Kan orang boleh, dia bukan sihir ain ni. Ain ni bukan sihir. Kadang-kadang pandangan yang jahat, kadang-kadang dia tak jahat pun tetapi dia pandang benda tu dengan takjub tapi dia tak puji Allah Taala. Itu pun boleh kena ain juga. Sebab tu kenapa orang kata jangan tunjuk gambar baby dan sebagainya kan waktu kecil. Memang saya pernah kena, saya share gambar anak tok guru saya. Lepas saya share kat Facebook tu, anak dia menangis tak berhenti-henti. Okay. Jadi tok guru saya tu minta saya delete gambar tu kan. Sebab orang tengok masya-Allah, orang tak ucap masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Dia kata wah comelnya kan. Tu ada potensi nak kena ain. Dia bukan dengki pun, kalau dengki memang satu hal lah. Kan? Dan ain ni boleh membunuh, memang boleh membunuh. Jadi kalau ain, pandangan mata jahat ni boleh membunuh, kalau pandangan mata yang baik tak boleh menghidupkan. Berapa ramai orang yang Nabi SAW pandang, mereka masuk Islam dengan pandangan Nabi kan? Kan? Jadi begitulah mak ayah pun patut bila tengok anak tu, tengok dengan pandangan rahmat, jangan tengok pandangan marah. Kan? Tengok pandangan rahmat dengan kesian dan teruskan doa. Jadi antara waktu nak doa bila ni waktu puasa ni lah. Janganlah waktu-waktu yang afdal tu kan.
Bila waktu afdal doa? Waktu makbul doa kan sebelum berbuka. 10 minit sebelum berbuka tu jangan bergosip. Kan? Janganlah sembang. Wah, lawa beg baru. Ni telekung Siti Khadijah ke? Tak payahlah. Kan? Time to fokus doa. Kan? Time to fokus doa. Doa untuk anak kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk diri kita juga, jangan lupa. Okey? Tu. Doanya diterima sepanjang hari. Puasa akan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat. Puasa menguatkan iman. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari kasturi. Tapi janganlah pergi tiup ke orang pula kan, bau mulut kita tu kan. Bau kasturi. Janganlah. Malaikat memohon keampunan untuknya sehingga dia berbuka, dijauhkan dari api neraka, diangkatkan darjat, menghapuskan dosa, mematahkan syahwat, sihat tubuh badan, sihat akal dan banyak lagi. Ini semua kelebihan puasa. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok kat bawah tu dia kata apa? Dijauhkan dari api neraka, dihapuskan dosa kan. Jadi sepatutnya orang yang masuk bulan Ramadan, dia tu diampunkan oleh Allah dan terlepas dari api neraka. Adalah sangat malang dan celaka orang yang masuk Ramadan tapi dosa dia tak diampunkan oleh Allah Ta'ala lagi. Wa'iyyazubillah. Rugi. Ni rugi yang sangat besar. Sedangkan banyak amalan yang Nabi ajar, banyak yang kita boleh menghapuskan dosa kita. Antaranya apa? Antaranya bagi orang makan ketika berbuka. Kan? Kita bagi makan walaupun dengan sebiji kurma, Nabi kata. Okeylah kurma tak ada, dengan seteguk air susu. Seteguk air susu pun mahal Ustaz. Seteguk air kosong lah. Seteguk air kosong pun Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Kan? Jadi ambillah fadilat tu. Kan? Ambil fadilat tu. Kan? Sangat rugi. Kan? Allah Ta'ala memang nak ampunkan sangat-sangat dosa kita ni, tapi kita tak ambil peluang. Kan? Sayang lah. Sayang. Kita ni belum tentu lagi kan. Dosa dah lah banyak. Kan? Amalan belum tentu kena terima. Jadi paling tidak pun Allah Ta'ala ampunkanlah dosa kita. Paling tidak pun kita tak ada dosa. Kalau amal tak ada pun paling tidak tak ada dosa lah. Kan? Paling tidak tak ada dosa. Sebab dia tak ada tempat ketiga. Dia sama ada syurga atau neraka je. Ada tak? Saya syurga pun tak, neraka pun tak. Duduk tengah-tengah. Boleh? Itu pandangan Mu'tazilah boleh lah. Kan? Mu'tazilah kata ada manzilah baina manzilatain. Kan? Tempat di antara dua tempat. Itu untuk siapa? Orang yang dia Islam pun tak, kafir pun tak. Kan? Itu masalah. Sebab bagi mereka orang yang buat dosa ni dia tak Islam, tapi dia pun tak kafir lah juga. Kan? Jadi nak duduk mana? Kalau tak Islam tak boleh duduk syurga, kalau tak kafir tak boleh duduk neraka. Nak duduk mana? Tengah-tengah. Kan? Tapi tengah-tengah tu tak ada lah. Tengah-tengah tu tak ada. Boleh? Baik. Khalas, selesai. Amalan-amalan tambahan yang boleh dilakukan dalam bulan Ramadan apa dia? Memberi makan pada orang yang berbuka, yang berpuasa, beriktikaf di masjid, solat tarawih, membaca Quran, melazimi pengajian ilmu. Okey. Jadi saya nak bagi satu benda. Ini fawaid yang puan-puan takkan dapat, tuan-tuan takkan dapatlah kat tempat lain. Dalam hadis Nabi SAW kata apa? Hadis ni kita biasa dengar lah. Okey, yang ni mahal, yang ni salin. Kalau tak salin memang rugilah. Okey. Dalam hadis Nabi SAW kata apa? Riwayat Imam Baihaqi dan juga Imam Ibn Khuzaimah, Nabi kata, siapa yang buat satu amalan sunat di bulan Ramadan, maka dia akan dapat pahala satu amalan fardu. Betul? Di luar Ramadan. Dan siapa yang buat satu amalan fardu dalam bulan Ramadan, maka dia akan dapat apa? 70 kali ganda amalan fardu. Baik, siapa yang tak pernah dengar lagi hadis ni? Semua pernah dengar? Biasa dengar kan? Biasa dengar tak? Ini soalan ni perempuan tak jawab. Biasa dengar tak? Okey, biasa. Tolonglah respon. Kalau tidak saya pun mengantuk juga ni. Okey. Ada orang ke tak ada ni? Ada. Semua ayu belaka kan, tak dengar suara. Yang laki pun macam perempuan juga, payah. Okey. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita biasa dengar tak? Sedih lah. Biasa dengar tak tuan-tuan? Okey. Semangat sikit. Okey, baik. Kita biasa dengar, tapi pernah tak kita amal hadis ni? Tu soalan ni. Pernah tak kita amal hadis ni? Kita dengar tiap-tiap tahun dengar, ustaz ulang lah banyak kali dah kan. Dah 40 tahun dah puasa ni. Tiap-tiap tahun dengar dah hafal dah pun. Kan? Tapi pernah amal tak? Tu soalan.
Kita hari ni kalau sembang je tak guna kan. Kita nak amal kan, kita sebut kita nak improve. Kita nak improve kita punya apa? Kita punya kualiti amal kita. Baik. Jadi ini hari ni kita nak ajar macam mana nak amal hadis ni. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam bulan Ramadan ni, yang wajib ni tu sikit je. Apa dia? Solat fardu dengan puasa. Itu je. Betul tak? By extension kita bayar zakat lah. Zakat pun wajib juga. Tapi ada ke bayar zakat tiap-tiap hari? Kan Amil pun pelik ke, apa hal tiap-tiap hari ni bayar? Kan? Memanglah untung lah kan. Tapi apa hal tiap-tiap hari bayar kan? Banyak mana zakat nak bayar ni? Tak. Kita bayar sekali je. Lagi 29 hari atau 28 hari tu kita nak buat apa? Betul? Apa amalan yang kita boleh buat? Sebab yang amalan lain semuanya sunat. Betul tak? Tapi kita tak nak apa tuan-tuan? Kita tak nak membazir. Kita ni kena tamak haloba. Tamak apa? Tamak nak dapat rahmat Allah Ta'ala. Kita kena rebut semua peluang. Apa yang Allah Ta'ala nak bagi ni kita kena berebut. Kalau Allah Ta'ala nak bagi 70, kita tak nak satu. Tak nak. Buat satu amalan sunat dapat satu fardu. Sikit sangat, saya nak 70. Okey? Rugi. Sebab apa? Ramadan ni sebulan, setahun sekali je. Sebab itu dalam hadis disebutkan, siapa yang tahu, Nabi kata kalau orang tahulah nilai Ramadan, orang nak setahun tu semua Ramadan. Orang nak setahun tu semua Ramadan. Dan para salafus salih diriwayatkan bahawasanya mereka ni 6 bulan sebelum Ramadan dah doa, ya Allah bagilah kami sampai bulan Ramadan, ya Allah bagilah kami sampai bulan Ramadan. 6 bulan sebelum. 6 bulan sebelum dia orang dah prepare dah nak masuk Ramadan. Bila dah masuk Ramadan, dah selesai Ramadan, 6 bulan seterusnya dia doa, ya Allah terimalah kami dalam Ramadan yang terlepas. Terimalah segala amalan-amalan kami. Dan dia orang bersedih atas pemergian Ramadan. Kita gembira kan? Dapat raya. Tak, para salafus salih ni dia orang sedih. Kenapa sedih? Sebab banyak anugerah. Banyak anugerah yang Allah Ta'ala kurnia dalam bulan Ramadan. Jadi sangat rugi kalau kita tak ambil. Betul? Sangat rugi. Jadi kita nak dapat 70 tu dalam semua amal kita. Okey, macam mana nak buat? Macam mana nak buat tuan-tuan? Ada siapa ada suggestion? Kita boleh meeting ni, ahli majlis fatwa Taman Pelangi. Macam mana? Bismillah. Baik, para ulama kita kata macam ni. Macam mana kita nak dapat pahala 70? Pahala 70 ni hanya diberi kepada amalan yang wajib, fardu, betul tak? Jadi yang banyaknya amalan sunat. Apa dia? Iktikaf ni kan, dia sebut iktikaf, solat tarawih, baca Quran, sedekah, ni semua ialah amalan sunat, betul? Baik. Jadi macam mana yang ni nak dapat 70 juga? Mudah saja, iaitu jadikan amalan-amalan ini sebagai fardu. Kan? Mudah aja. Jadikan amalan-amalan ini sebagai fardu. Macam mana nak jadikan fardu? Kan masalah pula. Macam mana nak jadi fardu? Benda tu sunat je. Macam mana nak jadi fardu? Iaitu kita bernazar. Dengan nazar benda yang sunat jadi fardu. Betul tak? Kita ni dah biasa dah nazar. Cuma kita biasa nazar ni dengan hajat kita. Ya Allah, kalau kau bagi aku naik pangkat, aku puasa seminggu. Ya kan? Biasanya macam tu lah. Ya Allah, kalau kau kurniakan anak aku SPM straight A 9A, aku puasalah sebulan. Okey? Jadi itu kita biasa nazar dengan hajat kita kan. Kita ada bisnes dengan Allah Ta'ala lah. Sebenarnya tak perlu pun. Nazar ni boleh secara umum saja. Tak ada hajat apa-apa pun boleh nazar, tak ada masalah. Jadi contoh macam mana ulama kita ajar, contohnya kita nak iktikaf, kita pergi masjid, kita nak iktikaf. Maka sebelum masuk masjid tu berhenti dulu. Jangan terus menonong je masuk masjid, berhenti dulu. Nazar dulu. Ya Allah, aku bernazar nak iktikaf dalam masjid ini selama mana aku berada dalam masjid ini kerana-Mu ya Allah. Bila masuk dalam masjid, niatlah nawaitul iktikafil fardu. Sahaja aku iktikaf fardu atau sahaja aku iktikaf nazar. Maka kita duduk dalam tu walaupun sekejap, pahalanya berapa? 70 kali ganda. Walaupun duduk 2 minit, berbanding dengan orang yang duduk 2 jam tapi dia niat iktikaf biasa saja, dia dapat pahala satu fardu. Kita dapat 70. Nampaklah? Macam tu, simple je. Simple je. Kan? Bezanya kat mana? Kat niat tu. Kan? Bezanya dekat niat tu. Sama juga sedekah kan. Tuan-tuan keluar tengok ada apa? Ada RM1.
Kan? Ya Allah, aku bernazar nak sedekah RM1 ni, ya Allah. Jumpa tabung, ya Allah, ini sedekah nazar aku. Dapat berapa pahala? 70 kali kan. Dia pahala fardu berbanding orang yang sedekah 1000 tapi dia tak ada niat pun. Dapat berapa? Dapat pahala, dapat. Bukan tak dapat. Tapi satulah amalan fardu. Rugi tak? Rugi. Allah Ta'ala pemurah ni nak bagi kita banyak pahala tapi kita tak nak ambil kan. Kan rugi. Kalau kita dah banyak sangat pahala, cerita lain lah kan. Kita ni banyak dosa je lebih. Jadi jangan sia-siakan. Nak baca Quran, nazar dulu. Ya Allah, aku bernazar nak baca Quran hari ni. Kan? Kita baca satu ayat pun kira baca Quran jugalah. Kan? Jadi dapat pahala. Jadi apatah lagi kita baca satu juzuk kan. Kita baca 2-3 juzuk, lagilah banyak pahala. Dan semua tu kira pahala fardu. Bukan pahala sunat dah, pahala fardu 70 kali ganda pula tu. Jadi jangan sia-siakan benda ni. Sebab itu tuan-tuan, amalan ni kita ni boleh dapat banyak pahala dengan beberapa sebab. Pertama, sebab tempat. Sebab tempat, contoh apa? Kita buat amalan dekat tanah haram Mekah, dapat 100,000. Kita semayang buat amalan dalam Masjid Nabawi, dapatlah 1,000 kali ganda. Kita buat dekat Masjid Al-Aqsa, dapat 500 kali ganda. Itu dengan sebab tempat. Tapi buat kat Taman Pelangi, sama je lah dengan buat kat taman apa pun kan. Sama, level sama. Okey. Yang kedua, sebab masa. Okey, kita boleh banyak pahala kita, fadilat keberkatan tu dengan sebab masa. Hari Arafah kan, malam nisfu Syaban itu malam pertama bulan Rejab, malam raya, bulan Ramadan, malam Jumaat, hari siang Jumaat. Itu semua waktu-waktu yang fadilah. Waktu-waktu yang Allah Ta'ala kurniakan pahala dengan sangat banyak. Okey? Jadi jangan sia-siakan juga masa-masa ni. Alright? Jangan sia-siakan masa-masa yang kita sebutkan ni. Dan yang ketiga, boleh jadi juga sebab apa? Sebab banyaknya niat kita. Kita ni, Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan dapat apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita niat satu, dapat satu. Betul tak? Kalau kita niat satu, dapat satu. Contoh tuan-tuan hari ni datang kan, niat apa? Niat nak belajar, dapat satu pahala. Kan? Sedangkan kita boleh niat banyak lagi. Kan? Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Mujaddid kurun ke-12, dia kata apa? Dia kata, dia ni dipesan ke anak murid dia, kalau nak belajar niat dulu. Niat apa? Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifada wa hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Ada berapa niat dalam tu? Cepat kira. Tak sempat. Kan. Dia kata apa? Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifada wa hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa thawabi. Berapa? 16. Okey, ada 16 niat yang kita boleh niatkan ketika mana kita mengaji, ketika mana kita belajar. Berbanding dengan kita datang, saya nak belajar. Dapat berapa? Dapatlah satu. Tapi kalau kita niat 16, dapat apa? Ni simple matematik, tak payah buat calculus ke algebra ke apa-apa, tak payah. Okey, simple matematik. 16 lagi banyak dari satu, betul tak? Betul. Jadi lagi banyak kita niat, lagi banyak pahala kita. Walaupun duduk sama, kan? Kita duduk sama, orang duduk 2 jam, kita pun duduk 2 jam. Tetapi 2 jam kita dengan 2 jam orang berbeza. Dengan sebab apa? Dengan sebab niat. Kan? Kita solat 2 rakaat, orang lain solat 2 rakaat, tapi orang lain dapat 1 pahala, kita dapat mungkin 5 pahala dengan 2 rakaat solat kita tu. Sebab apa? Sebab niat. Kan? Sebab niat. Ni kan masalah apa ni? Solat kan? Contoh solat sunat. Siapa yang dah solat duha tadi? Segan nak mengaku tak apa. Ni dalam kelas, bukan riak tak, saya tanya. Siapa dah solat duha? 1. Seorang je? 2. Yang lain semua tak solat. Oh, sagi. Kami ambil waktu afdal Ustaz. Okey, tak apa. Okey. Jadi solat duha, niat apa ketika solat duha? Niat apa? Solat duha lah Ustaz kan. Nama pun duha, takkan nak solat naik pula, takkan subuh pula. Kan? Betul lah duha. Okay. Tetapi para ulama kita ajar sebenarnya solat ni boleh digabungkan. Okey. Jadi antara amalan yang dilakukan oleh Al-Habib
Habib apa nama dia? Saya pun lupa nama Habib tu. Antara amalan dia ialah kalau dia solat isyraq, dia ada 5 solat dia akan solat sekali. Kan? Solat isyraq, solat hajat, solat taubat, solat hifiz dengan solat istikharah. Dalam satu solat, dalam 2 rakaat solat tu 5 solat. Berjalan ni 5 solat. Sama kita pun solat duha boleh. Kan? Solat duha kalau kita masuk masjid, kan? Kita baru ambil wuduk kat masjid. So kita minimum boleh 3. Usolli sunnatul duha wal wudu wa tahiyatul masjid. Dapat 3 sembahyang 2 rakaat pun. Orang lain semua nampak 2 rakaat juga kan. Dia pun 2 rakaat tapi kita dah 3 sembahyang, dia baru 1. Semua dengan sebab apa? Dengan sebab niat. Okay? Dengan sebab niat. Sama juga dalam benda yang lain. Tuan-tuan keluar rumah ada niat kan. Tuan-tuan masuk rumah ada niat. Berjalan ke masjid ada niat. Baca Quran ada niat dia. Sebab tu ada seorang ulama daripada Yaman, Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidrus, dikenali dengan Habib Sa'ad. Dia ada satu kitab kecil je, ringkas. Kitab tu cerita pasal apa? Kitab tu nama dia Kitab An-Niyat. Kitab tu cerita pasal niat. Niat apa? Niat yang saya sebut tadi lah. Niat pakai tasbih, niat pakai serban, niat baca Quran, niat itikaf, kan? Banyakkan niat, maka akan banyak pahala kita. Walaupun mungkin bukan semua benda kita buat, kan? Mungkin bukan semua benda kita buat, tetapi dengan niat kan dah dapat pahala. Kan? Dengan niat dah dapat pahala. Hatta benda-benda yang kita panggil benda harian. Contoh masuk rumah, kita tiap-tiap hari masuk rumah. Kan? Tiap-tiap hari masuk rumah. Tapi apa yang kita niat bila masuk rumah? Dia ajar dalam kitab. Dan kita tersebut ada niat-niat yang kita boleh niatkan ketika masuk rumah. Okay? Jadi masuk rumah pun pahala, dapat pahala juga. Dah masuk rumah pun dapat pahala. Kadang-kadang ada orang ingat pergi masjid dia dapat pahala, tak? Balik rumah pun boleh dapat pahala. Okay? Keluar rumah pun boleh dapat pahala. Kita pergi kerja pun boleh dapat pahala. Dengan apa? Dengan niat. Sebab itu barulah kita faham. Kan? Dalam kitab tu sebut ada satu niat tu macam masya-Allah kan. Saya baca. Dia kata niat minum kopi dan minum teh. Minum kopi ada niat tuan-tuan. Lain macam. Kan kita siapa yang tiap-tiap hari minum kopi kan? Kita tiap-tiap hari minum kopi tapi tak dapat pahala, rugi. Kan dapat sedap je lah, dapatlah juga kan nikmat tu, tapi tak dapat pahala, rugi lah. Jadi di sini baru kita faham bahawasanya bila Allah Taala kata apa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maksudnya bukannya kita duduk masjid 24 jam, tak ada orang pun faham macam tu kan, Nabi pun tak faham macam tu. Tetapi maksudnya apa? Semua perbuatan kita jadi ibadah. Kita punya tidur jadi ibadah, kita punya makan jadi ibadah, kita punya minum jadi ibadah, kita jalan-jalan jadi ibadah, kita bersama suami isteri jadi ibadah. Semua jadi ibadah. Dengan apa? Dengan niat. Sebab niat, tujuan niat ialah apa? Membezakan adat dengan ibadah. Orang mandi biasa dengan mandi wajib, dengan mandi sunat. Kenapa yang mandi sunat, mandi wajib dapat pahala, mandi biasa tiap-tiap hari ni tak dapat pahala? Dia sebab niat. Kan? Mandinya sama ke tiba-tiba mandi wajib kena pakai hand sanitizer? Kan? Tak ada kan? Mandi pakai air juga. Betul? Mandi pakai air juga. Tapi kenapa yang ni dapat pahala, yang tu tak dapat pahala? Sebab niat. Kan? Sebab niat. Jadi sebab itu penting para ulama salafus soleh dan juga para habaib ni, mereka sangat jaga. Dia orang concern ajar bab niat ni kepada anak-anak sama macam kita ajar ke anak kita baca Fatihah. Sama. Kan? Ajar supaya apa? Dengan banyak niat-niat yang baik ni maka akan dapat banyak pahala. Kan? Cuba dengar ketika mana dia orang baca maulid tu kan ada niat ni. Banyak niat supaya apa? Dapat banyak pahala tu. Kan? Dapat banyak pahala. Jadi barulah kita punya hidup kita semuanya adalah ibadah. Semua setiap gerak-geri kita, jalan kita, diam kita, gerak kita, cakap kita, senyap kita, semuanya ialah ibadah. Kan? Semua dapat pahala. Kan? Rugilah kalau semua benda tu kita buat tapi tak dapat apa-apa. Kan? Sebab masa tetap habis. Kan? Masa umur kita tetap habis, tapi habis dalam keadaan sia-sia, kan rugi. Kan rugi. Sebab itu Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dia kata apa? Berapa banyak amalan yang besar tetapi menjadi kecil sebab niat, dan berapa banyak amalan yang kecil jadi besar sebab niat. Dan macam tadilah, minum kopi benda simple je. Kan? Tapi kalau kita niat dapat pahala. Kan? Betul tak? Imam Ahmad, saya habiskan masalah ni dengan kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad, satu hari ada orang datang rumah dia kan? Datang rumah dia, maka dia suruh anak dia sambut tetamu tu lah. Setelah sambut tetamu, cakap-cakap semua, layan tetamu dan sebagainya, tetamu balik, maka dia tanya ke anak dia, ketika kamu buka pintu tadi,
Apa yang kamu niatkan? Tu soalan para ulama. Buka pintu pun tanya niat. Kan? Apa yang kita niatkan tadi? Kerana dia kata nak sambut tetamu lah. Apa kata Imam Ahmad? Dia kata apa? Kalaulah aku yang buka pintu, aku akan niat dengan 40 jenis niat. Kalau aku yang buka pintu, aku akan niat dengan 40 jenis niat. Dapat 40 lah pahala. Buka pintu je pun. Ya, buka pintu tapi dapat pahala. Jadi nampak tak tuan-tuan? Penting niat ni. Orang nampak niat, kalau ustaz 20 tahun dah saya dengar hadis innamal a'malu binniyat, saya pun dah hafal dah, saya pun boleh syarah lah kan. Tak, amalan ni macam mana? Kan? Hari ni kita bukan nak cerita pasal advance, benda basic-basic je tuan-tuan. Tapi yang kita banyak terlepas pandang. Betul tak? Jadi sebab tu jangan sia-siakan Ramadan ni. Jadikan supaya semua amalan kita dapat apa? Kita dapat pahala 70 kali ganda tu tuan-tuan. Okey. Saya punya ceramah hari ni, kalau tuan-tuan tak ingat apa pun, ingat yang ni pun cukup lah. Itu saya punya pesan lah. Sebab benda ni memang susah nak dengar orang ajar. Allah Alam lah, setakat ni saya dapat pun daripada ulama' daripada Madinah kan, yang karang kita habaib jugalah kan? Sebab diorang ni ahli ilmu dan ahli amal kan? Sebab itu diorang jugalah yang tulis kitab 500 sunat-sunat dalam semayang. Ada kan? Dalam semayang ada 500 sunat. Macam mana boleh tahu? Sebab dia amal. Setiap satu tu dia amal. Okey. Dalam kitab fiqh biasa tak jumpalah benda tu kan. Tapi dia orang detailkan semua benda tu, insya-Allah. Okey. Khalas. Okey, selesai. Sekarang baru kita nak masuk bab puasa secara spesifik. Boleh lagi ke ni? Boleh kan? Kita rehat pukul apa? 10 suku. 10 suku, 10 setengah. Pukul 10, 10.15. Okey. Ada 45 minit lagi. Boleh lagi ke ni? InsyaAllah. Ada soalan nak tanya? Ya, saya Ahlan. Macam mana? Sekejap. Tak dengar. Assalamualaikum. Dapatlah pahala baca bismillah. Dapat pahala baca bismillah lah. Of course lah. Bismillah tu sunnah yang lain, niat tu benda lain. Dia dua benda yang berbeza. Dua perkara yang berbeza. Sama. Dia bukan dengan sebab kita baca bismillah kita punya tu dah kira dapat. Sama juga kalau kita semayang Allahu Akbar tapi tak niat, lepas tu kita baca bismillah, jadi semayang tu tak jadi kan, kena niat juga. Okey, so bismillah tu dapat pahala kan, tapi niat tu pahala yang lain. Alright. Ni, ada soalan lain? Tak ada. Okey, kita terus baca. Baik, syarat wajib puasa Ramadan atau tanda masuknya bulan Ramadan. Okey, yang ni sebenarnya tak applicable lah pada kita. Cuma just sebagai ilmu. Jadi saya baca yang ni laju je. Sebab yang ni kita punya masalah di Malaysia dah selesai. Kita ada pengumuman daripada penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. So benda ni tak ada isu kita. Okey, tetapi just sebagai ilmu, so saya just baca sekali lalu lah. Okey, sebab kita tak nak, kita ada benda lain yang lebih penting lagi. Tapi saya baca jugalah. Baik, baginya ada 5, iaitu pertama, sempurnanya bulan Syaban. Bilangan bulan Syaban 30 hari berdasarkan hadis Sayyidatina Aisyah. Okey, jadi bila dah cukup genap bulan Syaban tu 30 hari, besok confirm 1 Ramadan. Dia tak ada hari ke-31 dah. Okey, dia bulan apa ni, kalau ikut kalender bulan dia tak ada hari ke-31. Dia hanya ada 30 atau 29. Okey, so kalau dah 30 Syaban hari ni, esok confirm Ramadan. Kata Syekh Nawawi, sempurnanya bilangan Syaban ialah berdasarkan ru'yah, bukan dari pengiraan. Okey, berdasarkan ru'yah. Maksudnya awal bulan Syaban tu kita confirmkan dengan apa? Dengan melihat dulu. Ya kan? Melihat anak bulan, kemudian barulah kita akan confirmkan dengan 30 hari Syaban tu. Maksudnya kita akan tengok ke anak bulan, kalau tak nampak pada malam 20 pada hari ke-29 Syaban tu, kalau tak nampak besok jadi 30 Syaban. Okey, tak nampak anak bulan Ramadan lagi, maka besok akan jadi 30 Syaban. Baik. Yang kedua, melihat hilal pada hak orang yang melihatnya meskipun fasik. Iaitu pada hak dirinya jika memang benar ia melihat anak bulan.
Dilihat anak bulan itu pada malam 30 di waktu malam. Jika tidak terlihat anak bulan, maka perlu menyempurnakan bulan Syaban 30 hari. Berkata Syekh Nawawi yang ia nukilkan daripada Syekh Suwaifi, tanda yang menunjukkan masuknya Ramadan seperti menghidupkan pelita yang digantung di menara-menara atau pukul gendang dan seumpamanya dari apa yang berjalan adat dengannya menjadi hukum ru'yah. Ni bagi orang yang tak tahulah. Maksudnya zaman dulu kan mana ada TV kan. Orang buat pengumuman, saya tak tahu macam mana dulu buat pengumuman. Speaker masjid. Speaker pun tak ada kan zaman dulu. Macam mana orang dulu buat pengumuman? Dia ada kereta jalan macam buat pengumuman. Besok puasa ada? Tak ada. Macam yang apa? Jabatan Kesihatan buat ada semburan Edis tu kan. Semburan apa? Fogging tu. Ada ke zaman dulu? Tak ada macam tu. Orang dengar ketuk beduk lah kan. Tuk 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 tuk. Oh okey besok puasa. Mungkinlah wallahualam. Saya tak tahu lah. Daripada kecil kita dah duduk rumah taman kan. So, saya tak tahu. Okey. Baik, yang ketiga, sabitnya ia pada hak orang yang tidak melihatnya tetapi dengan persaksiannya yang adil. Persaksiannya adil. Dan disyaratkan ianya dengan hukum dari hakim tidak memadai dengan penyaksian orang yang adil itu. Okey, ni masalah yang kedua. Dia masalah pertama dengan yang ketiga, semua orang wajib puasa. Kalau berlaku apa yang pertama iaitu sempurna 30 Syaban, besok semua orang wajib puasa. Itu pertama. Yang ketiga ni juga sama, semua orang wajib puasa ialah apabila ada seorang yang adil pada syahadah. Dalam syarak ni dia ada dua jenis adil. Pertama ada riwayat, yang kedua ada syahadah. Ada syahadah ni maksudnya apa? Dia boleh jadi saksi dekat mahkamah. Ada orang dia adil tapi ada riwayat sahaja. Maksudnya riwayat dia tu boleh diterimalah. Kalau dia riwayatkan hadis, kita boleh terima hadis dia. Tapi di mahkamah dia tak boleh jadi saksi. Itu maksud dia. Okey. Jadi kalaulah ada seorang yang adil syahadah ni datang ke mahkamah, hakim dia bagi tahu, hakim saya nampak anak bulan. Hakim pun kata, ni cerita zaman dulu ni. Hakim kata okey, betul awak nampak? Dah okey. Dan hakim tengok dia ni bukan orang yang fasik ke apa, dia ni memang orang yang adil syahadah. Maka hakim pun akan endorse dan kata okey, tolong buat pengumuman bahawasanya besok puasa. Maka ketika itu semua orang wajib puasa. So macam kita Malaysia sebenarnya level nombor 3 ni. Bila majlis raja-raja, penyimpan bohong besar raja-raja tu buat pengumuman, maka semua orang kena puasa. Okey, semua orang kena puasa ikut pengumuman tersebut. Alright? Boleh. Yang keempat, khabar dari riwayat orang yang adil yang terpercaya, sama ada jatuh di hatinya percayakan orang itu atau tidak, atau tidak percaya jika jatuh di hatinya mempercayainya, atau tidak terpercaya jika jatuh di hatinya mempercayai orang tersebut, maka ini juga menjadi penyebab wajib puasa. Maksudnya apa macam ni? Ada orang dia ni adil riwayat lah kita panggil, tetapi dia ni nampak anak bulan. Kalau dia pergi kat hakim tak akan terima. Contoh apa? Orang perempuan tak boleh jadi saksi dekat mahkamah. Ni dalam mahkamah Islam lah, mahkamah sivil ni. Dalam mahkamah Islam orang perempuan dikira tidak adil syahadah, kecuali masalah-masalah yang berkait dengan orang perempuan. Masalah penyusuan, masalah haid kan. Itu ada kaitan dengan orang perempuan, baru orang perempuan boleh jadi saksi. Okey. Tetapi dalam banyak masalah fiqah, orang perempuan tak boleh jadi saksi. Antaranya ni kan, masalah menentukan masuknya bulan. Okey, masalah menentukan masuknya bulan, awal bulan. Jadi tapi katalah ada seorang perempuan, dia nampak anak bulan. Dia memang nampak. Dia ni pula ahli astronomi lah katakan kan. Kat rumah tu ada teleskop ke. Okey. Jadi dia bagi tahu kat suami dia, "Bang, saya nampak anak bulan ni. Besok Ramadan ni, bang." Jadi suami dia ni percaya ke tak percaya, tapi sebab isteri dia ni orang yang terpercaya, maka dia wajib puasa juga. Perempuan tu wajib puasa. Perempuan tu sendiri wajib puasa sebab perempuan tu masuk kategori nombor 2, sebab dia sendiri nampak anak bulan. Tapi si suami tu masuk kategori nombor 4, iaitu dia tu dengar perkhabaran daripada orang yang dipercayai. Maka dia pun wajib puasa. Itu pertama. Yang kedua, dalam nombor 4 tu dia kata orang ni tak dipercayai, dia ni kaki congnya, kaki bohong, memang kaki lipat lah, okay? kaki nipu. Tetapi kita percaya kat dia, sebab kita kata orang menipu ni dia tak adalah 24 jam menipu kan. Ada jugalah dia cakap betul. Dan kita pun kenal dia ni
kalau bab agama dia tak menipu lah. Dia menipu ni bab dunia dia. Jadi dia kata kat kita, saya nampak lah anak bulan tadi, saya mancing-mancing tadi, saya nampak anak bulan dekat laut kan. Jadi dalam hati kita timbul percaya kat dia, walaupun dia ni orang yang tak boleh dipercayai lah. Maksudnya kalau pergi ke hakim mahkamah, hakim memang tolak lah, hakim tak boleh terima kan persaksian dia ni, sebab fasik kan, menipu dan sebagainya. Tapi dalam hati kita, kita percaya cakap dia, maka ketika itu pun wajib puasa juga. Itu maksud dia. Boleh? Itu nombor 4. Yang kelima, dan sangka masuknya Ramadan dengan ijtihad bagi orang yang samar ke atasnya hal tersebut, seperti orang yang terpenjara dan tidak tahu tanda masuk Ramadan. Dinukilkan dari Imam Baijuri, jika ia tidak tahu tanda masuk Ramadan kerana ia terkurung, maka ia hendaklah berijtihad. Maka apabila sangkaannya dengan ijtihad menunjukkan masuk Ramadan, maka ia berpuasa. Jika tidak tepat dan terlepas, maka itu dihitung qada. Jika ia berpuasa sebelum waktu, maka ia dihukum sunat. Masalah macam ni. Katalah seorang ni dia kena penjara. Dia kena penjara tu katalah dekat apa? Guantanamo kan. Penjara orang kafir kan. Dekat entah negara mana kan, katalah. Dia kena penjara. Tempat negara tu tak ada orang Islam. Jadi dia tanya, Ramadan dah masuk belum kan? Dia kata apa Ramadan ni kan? Orang tu pun tak faham bahasa dia pun cakap Kelantan kan. Bear. Dia pun tak faham. Dia ingat bear, polar bear ke apa kan. Jadi Allahumma salli ala Zainal Muhammad, ketika itu macam mana nak buat? Dia kena ijtihad. Okey, rasa panas ni lain macam sikit. Biasa Ramadan ni panas lebih sikit. Jadi dia ijtihad, itu dah masuk Ramadan, maka dia puasa berdasarkan ijtihad dia. Berapa tahun dia duduk dalam tu, dia kena ijtihad lah. Dia kena ijtihad. Jadi bila dia keluar, dia kena check balik, betul tak dia punya ijtihad. Kalau tepat, tak ada masalah. Kalau salah ni ada dua kemungkinan. Sama ada sebelum masuk Ramadan ataupun selepas. Kalau sebelum masuk Ramadan, maka puasa dia tu dikira sebagai puasa sunat. Kalau dia buat tu selepas, maka dikira puasa tu puasa qada, so dia tak perlu buat apa-apa lah. Dia tak perlu buat apa-apa. Okey? Boleh? Kat selesai. Baik. Ada soalan? Tak ada? Okey. Masalah, tidak wajib berpuasa jika orang pakar bintang mengatakan kepada kita bahawa sudah masuk waktu Ramadan. Tetapi pada hak pakar bintang itu wajib ia berpuasa, maka ia wajib berpuasa. Jadi pakar bintang ni apa? Ahli astronomi lah. Kan, ahli falak. Jadi ahli falak ni dia boleh buat calculation dia kan. Dia boleh buat calculation dan dia boleh tengok. Dia kata, kalau ikut calculation saya, dah Ramadan dah esok ni. Tapi pengumuman tak ada, ataupun pengumuman kata lusa. Okey. Jadi pada hak kita yang dengar cakap dia ni, kita tak wajib puasa. Tapi pada hak dia sendiri, dia tu wajib puasa. Kan? Sebab dia beramal dengan ilmu dia. Kita tak wajib pakai. Kita yang wajib pakai ialah orang yang nampak bulan. Sebab Nabi kata sumu li ru'yati. Puasa bila kamu nampak anak bulan. Wa aftiru li ru'yati, dan berbuka bila nampak anak bulan. So itu yang Nabi sebut dalam hadis. Okay, so jadi kita pakai kepada orang yang melihat. Kita tak pakai kepada orang yang buat calculation. Okay, baik. Yang kedua, jika ada orang mengatakan bahawa ia melihat Nabi berkata kepadanya bahawa sudah masuk Ramadan, maka tidak wajib mengikut katanya. Bukan kerana menolak atau syak pada mimpinya, tetapi kerana ketiadaan dhabit dari orang yang melihat. Okey, ni masalah yang rare lah sikit. Saya tak pernah dengar lagi masalah ni kat Malaysia, tapi benda ni pernah berlaku lah di negara. Kat Yaman pernah berlaku. Jadi ada satu ketika tu, tapi yang tu waktu tu nak raya. Raya pun kita kena tengok bulan juga, kan, nak masuk Syawal ke belum. Baik, jadi fardu takdir dia tengok Syawal dah masuk. Jadi besok raya. Tiba-tiba pagi raya tu, ketika mana orang semua himpun dah, qadi ketika tu dia tengok, mana Habib ni kan. Ada seorang Habib tak datang. Ada seorang ulama besar lah tak datang kan. Jadi ni masya-Allah lah, orang zaman dulu kan, dia orang boleh kenal kan, orang kampung tu. Kita zaman sekarang tak tahu dah kan, orang taman datang tak datang, kita pun tak apa nak kisah kan. Ya, kecuali yang kita rapat sungguh lah. Okey, tapi zaman tu masya-Allah dia concern lah, tahu kan siapa datang apa tak datang. Jadi dia pun pergilah rumah Habib ni kan, qadi ketika tu pergi rumah Habib. Dia tanya, betul lah kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habib, kenapa tak pergi solat Jumaat? Solat Jumaat, solat raya ni kan, tak sihat ke apa kan? Oh, dia kata tak, saya malam tadi saya mimpi Nabi. Nabi kata besok puasa lagi. Kan payah tu. Okay.
Jadi macam mana? Oh, mimpi Nabi mimpi Nabi kata besok puasa lagi, tak boleh raya lagi. Jadi macam mana? Qadhi tu kata, tapi kami Nabi bagi tahu secara sedar. Habib Nabi bagi tahu secara mimpi. Kami Nabi yang bagi tahu secara sedar bahawasanya hari ini adalah raya. Lagi power kan? Nabi bagi tahu secara sedar. Jadi dia kata, oh iya ke? Macam tu kan? Sebab ketika mana Nabi meriwayatkan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, Nabi bersabda tu ketika tidur kan sedar. Sedar kan? Sahabat dengar tu pun ketika sedar. Tabi'in yang dengar dari sahabat tu pun ketika sedar. Jadi benda tu syariat ni dibuat secara sedar. Mana boleh buat secara mimpi? Jadi Nabi riwayatkan tu ialah secara sedar. Maka hukum ni ikut yang sedar, tak ikut yang mimpi. Jadi Habib tu pun kata, okey lah, tak apalah. Okey, jadi dia pun buka puasa dan pergi solat raya. Jadi kaedah kita macam tu. Kita bukan tak percayakan Nabi, jangan. Tu haram lah, dosa. Yang kita tak percayakan dia. Kan? Betul ke dia mimpi tu Nabi satu. Yang kedua, kalau betul mimpi Nabi pun betul ke Nabi cakap macam tu? Sebab tidur ni kadang-kadang orang kan tak tahu apa yang dia mimpi. Kan? Tak faham. Kan? Jadi Allahumma salli ala sayyidina banyak possibilities. Kalau benda tu tak bertentangan dengan syarak, tak ada masalah. Kan? Dalam mimpi Nabi ajar banyakkan baca Quran. Okeylah, memang kita secara sedar pun kita memang kena baca banyak Quran. Okey. Nabi kata banyakkan zikir la ilaha illallah. Memang dalam sedar pun syarak suruh kita banyakkan zikir. So yang tu tak ada masalah. Tapi kalau ada yang menyalahi syarak, maka tak boleh pakai. Dan tak mungkin Nabi akan suruh kita buat benda yang menyalahi syarak. Tak mungkin. Okey. Sebab itu kaedah mimpi ni bahaya tuan-tuan. Saya orang yang percaya orang mimpi Nabi kan. Ada orang tak percaya, tak lantak lah. Okey. Saya ni jenis saya tak pernah nak mimpi, tapi saya percaya mimpi ni. Cuma kita kena beramal dengan kaedah-kaedah syariat. Okey. Kaedah syariat ni kena jaga. Kalau tidak, hancur. Kan, orang akan buat suka-suka hati. Seperti mana ada satu persatuan lah dulu kan. Memang dia menunggang sungguh lah. Bab mimpi jumpa Nabi ni memang dia tunggang sungguh. Kan, famous kan kat Malaysia ni kan dulu kan. Masih ada lagi lah, kumpulan tu masih ada lagi, masih hidup lagi kan. Tetapi diorang memang antara kesesatan dia ialah apa, claim mimpi Nabi ni banyak sangat. Semalam mimpi Nabi kan, hari ni mimpi lagi, esok pun mimpi lagi kan. Masalahnya mimpi Nabi, benda tu kalau besar okey lah, boleh tahan juga. Tak, benda kecil-kecil je kan. Benda macam tak susun meja pun mimpi Nabi. Apa benda kan? Nabi marah kan, tak susun barang elok-elok. Macam tak ada kerja, betul kan? Tapi macam tu lah kan, puak-puak tu. Tapi diorang memang ramai lah yang berpegang kan dengan diorang. Wa'iyazbillah. Dan diorang anggap ketua diorang tu tak mati lagi lah, walaupun dah kubur kan. Diorang kata akan bangkit balik. Wa'iyazbillah, tu sesat lah. Okay. Tapi macam tu lah, ada orang nak ikut juga kan. Tak apa. Itu masalah lain lah. Sebab tu tuan-tuan mantapkan juga ilmu akidah ni, penting tak? Okey, ngaji elok-elok ilmu akidah. Okey. Kemudian dia kata, yang ketiga, apabila dilihat anak bulan di tempat yang lain dan tidak dilihat orang ahli kawasan di kawasan yang lain darinya, maka tidak wajib puasa yang ahli kawasan yang kedua itu, melainkan jika sama tempat terbitnya matahari dan bulan. Ini mengikut ulama falak. Dan jika antara dua tempat dan itu sekitar 24 farsah yang bersamaan 267 km dari mana-mana arah sekalipun. Ini mengikut fuqaha. Okey. Ini masalah apa? Masalah macam ni. Okey, kat Malaysia kita tak nampak. Kat Malaysia kita tak nampak anak bulan. Tapi orang di Thailand kata mereka nampak anak bulan. Ya, orang Thailand puasa esok. Kita ni nak puasa ke tak? Zaman dulu kita puasa. Tapi zaman sekarang sebab dah ada pemerintah, kita ikut pemerintah kita. Zaman dulu kita boleh ikut yang sama matlak. Nama sama matlak ni dia ada beberapa makna lah. Makna yang pertama ialah kita matahari terbit pada waktu yang sama di tempat tu. Jadi kita dengan Thailand lah, selatan Thai kan tak jauh kan, lebih kurang je. Dia orang pun cakap macam kita je kan, cakap bahasa Fatani ni kan. Apa? Dia macam bunyi bahasa Kelantan sikit lah kan. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita akan puasa sepatutnya sama. Sepatutnya sama. Okey. Tapi sekarang ni sebab kita dah ada badan autoriti, kita ikut badan autoriti lah.
Okey, pada waktu inti. Baik, selesai. Kemudian jika ia berpuasa di tempat lain lalu ia berpindah ke tempat lain. Ni masalah yang biasa orang tanya. Okey, terutama yang selalu travel lah. Dari Malaysia travel ke London ataupun dari London travel ke Malaysia. Mana yang puasa dulu atau mana yang raya dulu? Kan? Ini masalah. Okey, sama ada kita pergi ke tempat yang dah puasa dulu ataupun tempat kita dah puasa, tempat dia belum puasa. Ataupun kita pergi ke satu tempat yang mana dia dah nak raya, ataupun kita pergi dari satu tempat yang dah raya ke tempat yang belum raya. Semua tu dia masalah sama. Okey, jadi dia kata apa? Jika ia berpuasa di tempat lain lalu ia berpindah ke tempat lain, maka hendaklah ia mengikuti orang di tempat pada waktu puasanya, sekalipun ia pada hakikatnya telah berpuasa 30 hari, kerana ia dikira ahli bagi tempat itu. Ni sebenarnya ini pun ada khilaf, tapi tak apalah, kita pegang apa yang disebut dalam kitab. Maksudnya macam ni, kita ni dari Malaysia. Okey, kita ni dari Malaysia. Dari Malaysia kita dah puasa hari ke-30. Kita pergi ke London. London kan lewat kan sehari. Jadi kita pergi ke London, London baru nak puasa hari ke-30. Kalau kita puasa juga hari tu, jadi hari 31. Jadi nak kena puasa tak? Jawapannya kena puasa. Mengikut apa yang disebut kat sini lah. Tapi ni ada khilaf lah. Ada ulama kata tak payah, sebab tak ada puasa 31 hari. Tapi kita senang nak ingat ikut kitab kita. Senang. Okey? Puasa juga. Walaupun kita sebenarnya akan puasa hari ke-31. Sebab kena ikut tempat tu. Boleh? Baik. Jika ia pergi ke satu tempat lalu di sana telah raya, maka ia baru berpuasa selama 28 hari, maka ia perlu qada sehari. Jika ia telah berpuasa selama 29 hari, maka ia tidak perlu qada lagi. Okey, ni masalah macam ni pula. Dia dari London pergi Malaysia. Dia dekat London puasa hari ni hari ke-28. Malaysia dah 29. Dia pergi kat Malaysia, besok tu patutnya dia nak puasa hari ke-28. Malaysia dah raya. Jadi dia kena buat apa? Dia kena raya juga. Dia kena raya, tak boleh puasa. Dia kena ikut tempat tu. Tapi puasa dia baru 28 hari. Jadi dia kena qada sehari lagi. 2 Ramadan ke 3 Ramadan tu dia kena qada tambah satu hari. Macam tu kaedah dia. Boleh faham? Kiaslah masalah yang lain tu macam tu. Okey. Cara dia macam tu je. Alright, boleh. Mudah Itu cerita pasal akhir Ramadan. Awal Ramadan pun sama lah. Kan? Awal Ramadan pun sama. Alright, boleh. Syarat sah puasa. Okey, ya, lepas-lepas ni pendek je. Okey. Syarat sah puasa ada 4. Sama ada puasa itu wajib atau sunat. Yang pertama, Islam, maka tidak sah puasa orang kafir. Okey. Orang kafir ni dia tak wajib puasa. Okey, kita akan tengok sebelah tu. Dia tak wajib puasa. Tetapi kalau dia puasa juga, puasa dia sah tak? Tak sah juga. Itu maksud dia. Okey, saya ada kawan waktu kerja Petronas dulu. Ada kawan saya ni Chinese kan, Chinese Buddhist. Tak tahulah Buddhist ke Kristian. Tapi dia ni sebab daripada kecil dia sekolah Melayu. Masuk sekolah asrama MTD pun sekolah ramai kawan Melayu. Jadi kawan-kawan puasa dia pun puasa sekali. Dah kerja ni pun dia puasa juga. Semayang tak lah, tapi dia puasa. Kan, puasa juga. Jadi puasa dia sah ke? Tak sah. Tak sah lah. Dia dapat lah mungkin kesihatan tubuh badan tu ke apa, tapi dapat pahala memang tak dapat lah. Allah Ta'ala terima tak terima. Okey, sebab apa? Syarat mesti Islam. Okey. Yang kedua, berakal. Tidak sah puasa orang gila atau tidak sampai had mumayyiz. Okey. Budak yang mumayyiz sahaja yang sah. Sebab syarat sah ibadah pertama Islam, kedua mumayyiz. Okey. Apa-apa ibadah pun syarat sah dia ialah Islam dan mumayyiz. Sebab itu kalau kita nak bawa anak kita pergi haji event pun, umrah, paling tidak at least tengok biarlah dia mumayyiz. At least sah lah ibadah. Kecuali kita tak boleh nak tinggal dia apa, bawa je lah kan. Kalau tak dia jadi macam sia-sia lah. Sia-sia. Kita bayar jugalah kan. Dia pergi, boleh pergi tengok lah. Tapi dia punya ibadah tak sah. Okay, kalau dia belum mumayyiz. Okay, mumayyiz tu syarat. Okay. Yang ketiga, suci dari semisal haid. Maksud semisal haid ni nifas lah. Tidak sah puasa dari mereka yang ada haid dan nifas. Ini pun masalah juga kan. Sebab itu saya ni mengajar bab fiqh wanita ni dah 13 tahun perempuan. Memang banyak masalah lah. Banyak masalah. Okey. Setakat saya mengajar 13 tahun ni, saya boleh kata 99 orang perempuan tak faham pun masalah haid. Hatta yang ada degree pengajar Islam. Betul? Kalau tak, kita boleh test sekejap lagi. Nak test? Boleh.
Betul, ramai orang tak faham. Jadi bila tak faham tu, isunya apa? Dia bukan masalah isu darah tu sendiri. Isunya dia berkaitan dengan ibadah. Saya ni boleh puasa tak boleh puasa ni ustaz? Kan tu persoalan dia. Saya ni boleh semayang ke tak boleh semayang ustaz? Saya ni boleh bersama suami ke tak boleh bersama suami ni ustaz? Kan tu masalah. Bila dia silap faham, dia silap hukum, menyebabkan apa? Menyebabkan dia semayang waktu yang dia tak boleh semayang, ataupun dia tak semayang waktu yang dia wajib semayang. Betul tak? Betul. Ramai orang salah faham benda tu. Okey, ramai orang salah faham. Jadi ada masalah sampai ada seorang makcik tu, saya mengajar makcik-makcik juga. Saya jarang mengajar orang muda ni kan. Saya banyak mengajar makcik-makcik, nenek-nenek kan. Ada seorang makcik tu, kita kira untuk dia kena qada 9,000 semayang, 9,000 waktu kan semayang. Bayang. Sebab apa? Yalah dah tua kan. Ya, tu dia punya waktu muda-muda punya masalah haid dia tu. Ada 9,000 kan. Dah makcik tu dah stres lah. Saya kata tak apalah makcik, qada pelan-pelan kan. Paling tidak kita tahu kita ada hutang Allah Ta'ala, kan. Jadi daripada kita menonong tak tahu benda kan, at least kita tahu, kita taubat atas kejahilan kita waktu zaman muda, dan kita usaha untuk apa? Untuk qada. Kalau kita mati tengah-tengah tu, kita kata ya Allah, saya dah cuba usaha tapi kau ambil nyawa aku awal kan. Kalau kau panjang sikit nyawa aku, insya-Allah aku qada lah. Selesai. Ini memang ni realiti. So saya punya pesanan saya mengajilah perempuan mengaji. Kalau tak pernah mengaji lagi, mengaji. Saya masalah kebanyakan orang perempuan ni, tapi mak dulu cakap macam ni ustaz. Payahlah. Mak tu belajar dengan siapa? Nenek belajar dengan siapa? Moyang belajar dengan siapa? Kan? Kalau moyang kita tu ustazah tak apa. Kan masalah. So biar kita benda tu kena ngaji. Okey, boleh? Tak apalah. Kita ni cerita bab puasa kan. Tapi kalau ada soalan, nanti kita boleh jawab insya-Allah. Yang keempat, tahu keadaan waktu itu menerima sah bagi puasa. Sebab ada waktu yang haram puasa. Jadi kita kena tahulah puasa hari ini ni sah tak saya puasa. Gitu. Contoh macam sekarang, boleh tak puasa? Tak boleh. Sebab apa? Dah masuk separuh kedua bulan Syaban. Kecuali bagi sebahagian orang. Contohnya orang yang tak habis qada lagi, tu wajib qada. Itu boleh lah. Itu tak ada masalah. Tapi nak puasa sunat saja-saja dan sebelum ni tak jadi amalan pun tak boleh. Okey, itu tak boleh. Jadi dia kata maka jika ia berpuasa pada 5 hari yang diharamkan, maka puasanya haram dan tidak sah. Okey, apa yang 5 hari yang diharamkan puasa tu? Hari raya puasa, hari raya haji dan 3 hari tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah. Okey. Yang difahami dengan raya kedua sehingga raya keempat dari raya haji. Okey, selesai. Okey, tu syarat sah puasa. Syarat wajib puasa. Okey, tadi ni siapa yang sah puasa dia? Sekarang ni siapa yang kena puasa? Sebab ada orang dia tak wajib puasa, dia perlu bayar fidyah aja. Okey. Baik, kita tengok apa dia. Syarat wajib bermaksud mereka yang mempunyai syarat ini sahaja yang wajib berpuasa. Jadi sebab itu dia sebenarnya amalan yang semua orang baik buruk kena buat hanya sembahyang. Puasa, zakat, haji semua ada syarat. Dia ada syarat. Kalau tak cukup syarat wajib tu tak payah. Kan? Kalau tak cukup syarat wajib tu tidak payah. Okey. So kita tengok apa syarat wajib dia. Sebab tu dia kata, adapun yang kurang daripada dirinya satu syarat daripada syarat-syarat yang disebutkan, maka ia tidak wajib berpuasa. Adapun tentang sah atau tidak, maka ada kala membawa kepada sah, ada kala tidak sah. Okey, itu cerita lain. Baik, syarat wajib puasa 5. Apa dia? Pertama, Islam. Kita dah sebut tadi, termasuk orang murtad. Okey, cuma orang murtad ni dia wajib puasa waktu dia dah masuk Islam balik. Sebab tu dia kata wajib puasa, tetapi tidak sah puasa melainkan dengan kembalinya ia kepada Islam. Oleh itu orang murtad yang tidak berpuasa, maka wajib ke atasnya untuk qada puasa yang telah ia tinggalkan ketika murtadnya. Ini berbeza dengan orang yang kafir asli, ia tidak wajib berpuasa. Jadi kalau dia masuk Islam, dia tak wajib qada apa-apa pun daripada puasa dia. Walaupun umur dia dah 70, dia tak perlu qada apa-apa. Yang kedua ialah taklif. Taklif ni apa? Iaitu orang mukallaf. Mukallaf ni dia ada 4 kategori. Dia ada 4 syarat. Di sini dia sebut 2. Baligh, berakal. Tambah lagi 2, iaitu dia ni apa? Bulughud dakwah, sampai dah dakwah kepada dia. Dan yang keempat ialah salimul hawas. Dia punya panca indera untuk menerima maklumat itu sehat, elok.
Okey, kalau dia tak ada 4 syarat ni, maka dia dikira bukan mukallaf. Okey, kita semua ni mukallaf lah. Kita semua ni mukallaf kecuali adik-adik ni lah yang mana yang tak baligh lagi ni kan. Selain daripada mereka ni, kita semua mukallaf. Baik. Yang ketiga, mampu. Mampu ni macam mana? Maka tidak wajib bagi orang yang tidak mampu berpuasa kerana tua dan orang yang sakit yang dibolehkan baginya untuk tayamum. Okey, sakit tu dekat bawah ni. Tak. Mampu ni maksudnya apa? Dua. Dia ada dua. Pertama, memang mampu physically. Okey, kalau dia tak mampu physically, contoh dia ni orang tua, syekhun kabir. Dia ni orang tua yang dah bangka. Tua bangka. Okey, maksudnya dia tua yang memang dia tak sakit, tapi physically tu memang tak larat nak puasa. Umur 80, 90 kan, dah tak larat lah. Betul tak? Tapi tak tentu juga kan. Orang umur 90 pun boleh jadi Perdana Menteri. Tak tahulah negara mana kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak tentu. Tengok jenis orang. Tapi kebiasaan orang 90 dah tak larat lah. Okey. Jadi dia sihat, tapi orang panggil apa? Penyakit tua kan. Penyakit tua. So dia dah tak larat. Okey. So itu dia tak wajib puasa, dia hanya bayar fidyah saja. Untuk setiap hari Ramadan tu dia hanya wajib bayar fidyah. Okey, itu pertama. Yang kedua, tak mampu secara syarak. Maksudnya syarak kata dia ni tak boleh puasa. Siapa dia? Perempuan yang haid dan nifas. Dia memang tak boleh nak puasa lah. Syarak tak bagi. Bukan tak mampu, boleh puasa, tapi syarak tak bagi. Dikira tak mampu juga. Okey, dikira tak mampu juga. Boleh? Baik. Yang ketiga, yang keempat, sihat. Dan tidak wajib bagi orang yang sakit. Sakit yang mana? Sakit yang sampai tahap boleh menyebabkan dia ni mudarat, salah satu daripada 4 kesan. Okey, dia sama macam konsep dalam masalah tayamum. Orang yang tayamum, orang yang sakit dia boleh tayamum, tapi sakit yang macam mana? Sama ada sakit tu, pertama, kalau dia puasa boleh bawa mati. Puasa-puasa bawa mati. Kan? Tu tak payah puasa. Yang kedua, sebab ada orang macam ni. Kan? Saya ada kawan saya, dia kuliah kat mana? Tahu kat Shah Alam tu. Kat PKNS, tak silap saya. PKNS. Jadi ada seorang perempuan ni, dia tanya soalan kan. Jadi dia tanya soalan tu, kawan saya pun tak tahu nak jawab apa. Dia tanya saya kan. Jadi dia punya masalah apa? Dia ni ada satu penyakit yang mana dia setiap 2 jam dia kena makan. Kalau dia tak makan, dia pengsan. Ni kan naik ni kan. Ada penyakit apa, saya pun tak tahulah penyakit apa tu kan. Hyper ni kan. So macam mana? Dia kena puasa tak? Dia memang tak payah wajib puasa. Dia memang tak wajib puasa. Dia kena sakit lah. Yelah, kalau dia pengsan tiba-tiba tengah drive pengsan ke, tengah jalan tepi longkang pengsan, jatuh bawa gerbak mati, kan payah tu. Okay, so dia memang tak payah puasa. Walaupun muda, sihat, tapi dia ada penyakitnya tu kan, dia tak boleh puasa. Dia bukan tak boleh, dia tak payah puasa. Dia tak wajib puasa. Dia tak wajib puasa. Bahkan kalau dia puasa boleh menyebabkan mati, haram puasa. Okay, haram puasa. Okay, itu pertama. Yang kedua, kalau dia puasa sakit dia bertambah. Dia sakit sikit je, kalau puasa makin bertambah sakit. Ataupun masalah tayamum, kalau dia pakai air, makin bertambah sakit dia. Maka tak payah tayamum tu. Yang ketiga, hilang fungsi anggota. Kalau dia puasa, hilang fungsi anggota dia. Ni pun teruk lah. Puasa-puasa teruk, tangan tak boleh jalan lah. Kan? Macam tu je kan. Tangan dia macam tu, macam robot je. Okay. So dia tak wajib puasa. Yang keempat, kalau dia puasa melambatkan kesembuhan. Doktor kata cik ni seminggu boleh sihat lah, tapi kalau puasa 2 bulan lagi baru sihat. 2 bulan melambatkan proses sembuh. Maka ini pun tak wajib puasa. Okey. So yang ni dia namakan dia tak sihat lah. Jadi kalau orang sihat baru wajib puasa. Okey. Yang kelima, mukim. Mukim ni apa? Sekalipun ia bukan mustautin, maka ini berbeza dengan solat Jumaat yang mana ia tidak terhitung dari ahli Jumaat. Keluar dari ini jika ia orang yang musafir dengan safar yang panjang, iaitu safar yang membolehkan untuk qasar, maka ia boleh untuk tidak berpuasa jika ia keluar dari kawasannya sebelum subuh. Adapun jika ia keluar setelah subuh, maka ia wajib berpuasa kerana sudah termasuk dalam ahli yang wajib puasa. Okey, jadi maksudnya apa? Syarat orang wajib puasa itu dia mukim, dia tak musafir. Walaupun tak mustautin, tapi syarat dia mukim. Orang yang musafir tak wajib puasa. Okey, orang yang musafir tak wajib puasa. Kalau dia mampu, lebih elok dia puasa. Tapi kalau dia tak nak puasa pun boleh. Dia diberi rukhsah, keringanan oleh syariat.
Okey. Tapi orang yang mukim macam kita lah, mukim kan, duduk di Taman Pelangi ni, maka wajib puasa. Kita keluar nak balik kampung kan, Kedah, Perlis kan, Kelantan, Terengganu. Jadi ketika itu kita musafir. Kalau kita keluar sebelum subuh, kita diberi pilihan nak puasa ke ataupun tak nak puasa. Lebih baik puasa kalau mampu, tapi kalau menyebabkan kita ni tak larat nak musafir dan sebagainya, maka boleh buka puasa, tak ada masalah. Tapi kita diberi rukhsah ya. Boleh, sila. Tak dengar. Buka. Kan? Berapa? 2 tahun. Macam mana? Okey. Kalau puasa tak boleh buat kerja. Kalau puasa tak boleh buat kerja. Okey. Macam mana apa? Maksudnya dia boleh puasa, dia boleh tak puasa ke ataupun tidak? Oh, okey. Dia kalau sakit macam tu, okey. Benda ni kita nak tahu sakit ni macam mana tahap dia kena jumpa doktor. Okey. Kalau doktor kata puan ni tak boleh puasa, maka tak payah puasa. Okey. Kalau sakit tu boleh sembuh, nanti dia kena qada. Okey. Tapi kalau doktor kata memang ini penyakit ni dah tak boleh sembuh dah ni, kan, tak ada harapan untuk sembuh, maka ketika itu dia hanya wajib bayar fidyah saja. Dia panggil la yurja bur'uhu. Orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhan bagi dia, maka dia tu memang automatik tukar, terus bayar fidyah saja. Tapi kalau dia masih ada potensi untuk sihat, maka dia tak perlu bayar fidyah apa-apa. Tapi dia bila dia sihat nanti dia qada. Bila dia sihat nanti dia qada. Okey. Dia punya kaedah dia macam tu. Selama mana dia sakit tu, dia tak wajib puasa. Okey, dia tak wajib puasa. Dan walaupun dah beralih ke tahun depan pun dia tak wajib fidyah pun, sebab dia memang tak mampu nak puasa. Okey. Fidyah lewat tu tak kena ke atas dia. Dia kena qada je. Cumanya kalau ada chances lah untuk sembuh. Tapi kalau doktor kata ni dah tak ada harapan dah kan, so dia bayar fidyah ya. Ya. Boleh? Okey. Okey. Soalan tu baguslah, nanti bagilah hadiah. Ustaz, nanti bagi hadiah kakak. Okey. Alright, selesai masalah musafir. Kita ada berapa? 5 minit lagi. Rukun puasa. Kita baca sikit lagi, boleh ya? Saya baca laju je. Rukun puasa ni mudah je. Pertama niat, yang kedua meninggalkan perkara yang dilarang, yang ketiga ialah orang yang berpuasa. Tapi yang ketiga tu tak penting kan. Yang panjang dia nak bahas ni masalah niat tu. Okey, kita tengok sikit. Dia kata rukun puasa ada 3 yang masyhur sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ziyadi, tetapi sebenarnya 2 pun dah cukup. Rukun puasa tu 2 je. Pertama iaitu niat di malam hari setiap hari untuk puasa fardu, dan tempatnya ialah hati. Niat ni semua kat hati. Dia tak ada niat dekat mulut. Okey, niat kat mulut ni nama dia lafaz niat. Bukan dikira tu tak kira. Dapat pahala, tetapi yang dikira adalah apa dalam hati. Kalau apa yang dilafaz di mulut bertentangan dengan apa yang di hati, dikira yang apa yang kat hati. Okey, dia tak kira apa yang dia tak kira apa yang ada kat mulut. Okey, sama semayang apa semua. Okey. Okey. Dia niat ni ada rukun dia. Apa dia? Pertama tabi'id. Tabi'id ni apa? Iaitu niat pada malam. Maksudnya memalamkan niat ataupun niat pada waktu malam. Dan bermula waktunya ialah dari waktu maghrib sehingga waktu subuh. Sehingga waktu sebelum subuh. Kalau dah masuk waktu subuh dah tak boleh niat dah. Okey, dia mesti sebelum subuh. Dia syarat dia malam sebab subuh dah kira siang.
dalam agama, dalam syarak, subuh ni dah kira siang. Walaupun masih gelap, tapi kita kira siang. Okey, so nak niat bila? Daripada terbenam matahari, iaitu masuk waktu maghrib, sampailah akhir waktu isyak, sebelum masuk waktu subuh. Okey, baik. Berkata Imam Ziyadi, jika ia berniat pada malam pertama itu untuk puasa sebulan Ramadan, maka yang sah hanyalah untuk hari pertama sahaja. Tetapi perkara ini perlu dijaga, kerana jika ia lupa niat pada malam itu, maka ia boleh taklid mazhab Maliki. Begitu juga jika ia lupa niat pada malam hari, maka ia sepatutnya niat pada awal hari kerana bertaklid kepada mazhab Hanafi. Ni bagus. Okey. Pertama kita kena faham, mazhab Syafi'i kita wajib niat tiap-tiap malam. Okey, sebab bagi kita puasa hari ini dengan puasa esok ialah ibadah yang berbeza. Hari ni, esok cerita lain. Jadi hari ni kena niat hari ni, besok niat esok. Tak boleh niat hari ni. Tetapi bagi mazhab Maliki, dia kata puasa Ramadan ni satu, jadi niat sekali je. Okey, niat sekali saja. Jadi bolehlah niat sekali saja, tak ada masalah. Dan bahkan ulama mazhab Syafi'i kita kata sunat untuk kita bertaklid mazhab Maliki. Sebab apa? Dua faedah. Pertama, kalau kita terlupa, kita boleh taklid mazhab Maliki. Terlupa niat waktu malam, oh tak apa, saya dah niat sebulan. Yang kedua, kalau kita mati tengah-tengah bulan Ramadan ni, maka kita dapat pahala penuh, sebab kita dah niat untuk puasa sebulan. Cuma perhatian untuk orang perempuan, niat sebulan ni akan batal kalau keluar haid. Kalau dia awal Ramadan tu dia tak ada haid, dia puasa lah. Kemudian bila dia niat puasa sebulan tu, tak apa, tengah-tengah puasa tu dia datang haid. Haid tu membatalkan niat sebulan tu. Jadi bila dia dah suci, dia kena niat sebulan lagi kalau dia nak pakai niat sebulan tu. Okey. Kalau dia tak niat dan dia terlupa nak niat waktu malam, maka dia kira puasa dia tak ada lah. Okey. Jadi kalaulah puasa sebulan, niat sebulan tu dia tak niat, malam pun dia tak niat, maka cara yang ketiga kita boleh untuk selamatkan dia ni ialah apa? Bertaklid mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi kata, disebut kat situ, bertaklid kepada mazhab Hanafi. Dengan begini caranya ialah sah. Maksudnya mazhab Hanafi kata puasa fardu ke puasa sunat boleh waktu niat dia daripada terbenam matahari sampailah sebelum zuhur, sebelum tergelincir matahari. Bagi kita mazhab Syafi'i itu hanya untuk puasa sunat. Puasa wajib memang kena niat malam sebab hadis Nabi. Okey. Tapi bagi mazhab Hanafi, dia tak, sebab ada hadis lain yang Nabi niat waktu siang kan. Cuma kita kata itu kita punya jawapan mazhab Syafi'i, sebab itu Nabi niat untuk puasa sunat. Jadi lebih spesifik. Bagi mazhab Hanafi tak, dia kata sama je, puasa sunat ke puasa wajib boleh niat, sampai siang tu pun boleh niat juga. So kalau kita terlupa malam, kita pun tak niat sebulan, maka boleh niat macam mazhab Hanafi, lepas subuh pun masih boleh niat lagi. So tak adalah kita tak puasa langsung hari tu. Okay? Kita masih dikira puasa kita. Kalau tak, kita makan pun tak boleh. Sebab kalau orang yang tak niat waktu malam, dia tak boleh makan. Dia kena imsak juga, dia kena tahan diri dia daripada puasa, daripada makan dan minum dan segala perkara yang membatalkan puasa. Tapi puasa tu tak dikira sebab tak niat, kan? Jadi kalau kita nak keluar, nak selamatkan kita, maka niatlah dengan cara mazhab Hanafi. Kita taklid mazhab Hanafi yang kata boleh niat waktu siang, tapi sebelum zuhur lah. Sebelum zuhur. Okey, sikit lagi. Jika ia syak sama ada niat yang dilakukannya itu sebelum subuh atau selepas, maka puasanya tidak sah. Ini masalah juga. Saya niat tadi sebelum subuh ke selepas subuh? Kan payah. Dah masuk subuh ke belum? Kan? Jadi tak sah. Sebab apa? Asalnya bila syak adakah niat tu? Jadi dia sebab apa tak sah? Sebab dia syak pada niat. Niat dia tak boleh syak. Okey. Tapi kalau dia syak pada makan, tu tak apa. Maksudnya dia sahur. Saya tak tahu masalah ke depan dia tak sebut, tapi saya sebut dulu lah. Maksudnya contoh macam ni, dia sahur, kemudian dia syak, saya sahur tadi masih waktu malam ke ataupun dah masuk subuh? Dia syak. Maka kaedah asal ialah masih berbaki waktu malam. Maksudnya puasa dia sah. Tapi kalau syak waktu berbuka, itu masalah. Dia makan-makan, saya berbuka tadi dah masuk waktu maghrib ke belum? Asalnya masih siang, maka puasa tak sah. Tu kaedah. Dia terbalik. Sebab dia kaedah asal. Kaedah asalnya ialah malam kan. Kalau masalah sahur asalnya malam. So sebab tu masih tak dikira batal.
Tapi masalah berbuka, asal ni masih siang. Bila confirm malam baru boleh buka. Jadi kalau dia syak, maka kita akan ambil yang asal siang. Bila siang, maka puasa dia tak sah, dia kena qada balik. Okey, saya wallahu alam, saya tak pasti ke depan dia ada sebut tak, tapi saya sebut awal lah. Puasa sunat maka memadai jika ia niat di siang hari sehingga sebelum zawal, dengan syarat belum terjadi apa-apa yang menafikan puasa sebelum niat, seperti makan, jima, haid, nifas dan gila. Jika datang perkara ini maka tidak sah puasa. Okey, kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung lepas rehat. Boleh Jadi wallahu taala ala wa alam. InsyaAllah kita sambung sebentar lagi. Saya serah balik majlis kepada pengurusi majlis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.